Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul sekali lagi untuk kita menyambung perbahasan daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar, Sirah Nabawiyah pedoman dan pengajaran, yang mana kita rasanya masih lagi pada bahagian kedua kan? Permulaan wahyu sehingga hijrah ke Habsyah. Muka surat berapa kita yang terakhir? Poin yang keberapa? Poin yang kelima. Poin kelima. 29. 39. Yang bari, okey. Okey. Muka surat 39, kita dalam Durus wa Ibar, pengajaran dan juga pedoman, ibrah dan juga pedoman pada bahagian yang kedua lah, okay. Iaitu bahagian yang kedua. Okay. Jadi kita tengok poin yang kelima yang dia sebut situ. Poin kelima tu, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yanbaghi lid-da'iyati أن يعتمد في معيشته على جهده الشخصي أو مورد شريف لا استجداء فيه ولا ذلة ولا مهانة. Okay. Poin yang kelima ni, kalau kita tengok, dia sebut pada kita tentang apa? Dia sebut pada kita bahawasanya keperluan bagi seorang yang ingin menyampaikan dakwah tu, dia perlu an ya'tamida fi ma'isyatihi, bergantung pada usahanya sendiri ataupun usaha peribadi. Yang bari itu maksudnya sepatutnya ataupun seharusnya, lidda'iyati, bagi seorang pendakwah, an ya'tamida, untuk ia bergantung, fi ma'isyatihi, dalam kehidupannya, ala juhdihi asy-syakhsi, pada usaha peribadinya, juhdihi, usaha asy-syakhsi, peribadinya, au mauridun syarif, ataupun sumber pencarian yang mulia. Maurid tu maksudnya sumber pencarian, syarif, yang mulia, la istijda'u fihi, dan tidaklah ia itu mengemis. Istijda' tu maksud dia mengemis. Istijda'u fihi, merendahkan diri, mengemis diri. Wala dhillatun, ataupun dia menghinakan dirinya. Wala mahanah, dan juga tidak dia ni merendahkan harga dirinya. Istijda' maksudnya mengemis, zillatun, hina diri, mahanah, rendah harga diri. Okay. Jadi nak sebut pada kita poin yang kelima ni, seorang pendakwah itu merujuk pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang mulia sebab dia bekerja untuk hasil pencarian makan minumnya sehari-hari. Nak sebut pada kita bahawasanya pendakwah tidak boleh menjadikan dakwah itu sebagai bahagian daripada mata pencarian hidupnya.
Tak boleh dia guna benda tu. Okey. Tapi hari ni kalau kita tengok, pendakwah kerana sibuk berdakwah, dia tidak ada kecukupan waktu dan masa untuk fokus pada benda lain. Okey. Jadi sebahagian manusia yang melihat pendakwah seperti ini, mereka pun bagi sedikit. Okey. Kalau tu tak ada masalah. Okey. Tapi yang jadi masalahnya ialah pendakwah tu minta daripada apa yang dia sampaikan. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau orang bagi tanpa permintaannya, orang beri sebagai tanda kemuliaan, orang nak tumpang, nak orang kata apa, nak bersama, beri saham dalam pahala, itu tak ada masalah. Okay. Yang menjadi masalah ialah meletakkan nilai harga. Itu yang dilarang. Dalam hadis pun Nabi larang tentang perbuatan tu. Okay. Kemudian kata penulis rahimahullah, inna du'ata as-sadiqina syarafa. Okay. Dan pendakwah yang benar dan juga mulia, yarba'una bi anfusihim, mereka itu tidak rela hidup ataupun menguruskan diri mereka, an ya'ishu min sadaqatin nas wa a'tiyatihim, mereka tak mahu ataupun tak rela untuk hidup dengan sedekah daripada manusia ataupun pemberian orang. Maknanya dia minta di sini. Tapi kalau orang bagi sebagai tanda kemuliaan, tak ada masalah. Sebab Nabi sendiri pun ada sebahagian sahabat yang beri, tapi ia bukan Nabi minta. Sebab dalam Quran banyak ayat yang sebut tentang tu. La as'alukum alaihi ajra. Ini ialah seruan ataupun kata-kata para Nabi. Kami tak minta kepada kamu semua dalam dakwah kami ni ajran. Ajran ni maksudnya balasan, imbalan ataupun apa-apa sajalah bahagian pada dunia tu. Okay. Wa ayyatu karamatin takunu lahum fi nufusi qaumihim ba'da an yahinu anfusahum. Okay. Apa maksud di situ? Dia kata, adakah mereka masih lagi mempunyai harga diri setelah mereka sendiri bertindak menjatuhkan maruah diri dengan sibuk meminta dan mengemis. Okay. Wa ayyu karamatin, kemuliaan apakah lagi? Wa ayyatu karamatin, kemuliaan apakah lagi? Takunu lahum fi nufusi qaumihim, yang ada pada diri kaum mereka ataupun pada kefahaman kaum mereka, ba'da an yahinu anfusahum, selepas mereka menghinakan, yahinu anfusahum, menghina diri mereka. Okay. Maknanya penulis Dr. Mustafa As-Sibai sini dia nak sebut pada kita, tidak ada lagi kemuliaan. Maknanya satu benda yang memalukan bagi seorang pendakwah bila mana dia hidup dalam keadaan pemberian orang yang dia minta-minta. Dia bercakap ataupun dia nak sesuatu daripada dunia tu, maka dia letak imbalan ataupun bayaran. Okay. Nak sebut pada kita, ini satu bab kehinaan lah. Buzzilas su'al wal istijda'u walau lam yakun sarihan maksyufan. Okay. Apa yang dia sebut sini, walaupun mereka itu tidaklah meminta secara terang-terangan. Okay. Buzzilas su'al maksudnya mereka tu tidaklah menunjukkan permintaan secara jelas. Walau lam yakun sarihan maksyufan, walaupun mereka itu orang kata apa, tidak menjelaskan. Lam yakun sarihan, tak menjelaskan. Maksyufan, mereka tutup, seakan-akan mereka tak nak minta, tapi nampak satu benda yang jelas daripada perkataan tu dia nak ataupun dia minta. Okay. Dan perkara seperti ini ialah satu benda yang agak sukar bagi seorang pendakwah yang meningkat naik. Sebab zaman Nabi ni mungkin mudah lah. Sebab zaman Nabi ni memang orang tak cari makan atas nama dakwah. Merujuk kepada zaman penulis ni dan juga zaman kita lebih-lebih lagi. Nak tunjuk pada kita bahawasanya percakapan. Sebab tu kalau kita tengok zaman kita ni, nak dapatkan duit, ia bukan hanya minta orang jemput kita kuliah ataupun ceramah. Hari ni banyak alternatif. Orang tu bercakap, ada orang nak bagi duit ataupun nak bayar. Hari ni orang buat video, orang upload di YouTube pun, kalau kena gaya dia punya viewer dia tinggi, dia akan dapat duit. Okay. Dan ramailah orang yang akan bercakap, yang kadang-kadang percakapan tu tak ketahuan hala. 2 hari lepas, bukan 2 hari lepas, baru semalam. Okay. Ada orang share pada saya satu video tentang satu orang ni, vlogger ni orang yang suka buat video lah. Okay, orang muda juga. Okay. Dia buat satu kenyataan
Nabi Muhammad ni daripada bangsa Melayu. Saya dengar video tu 13 minit video tu. 2 minit yang pertama kita macam berasap dah dengar. Okey. Sebab apa yang dia sebut tu lebih kepada sangkaan yang nampak tak mengkaji pun. Okey. Pertama kita kena tahu bangsa bagi Nabi Muhammad ni Quran sendiri sebut Arabian. Quran sebut Arabian. Banyak ayat dalam Quran Allah Ta'ala sebut mereka ni ialah Nabi ni ialah daripada bangsa Arab. Okay. Alasan yang dikemukakan oleh orang yang buat video ni, dia kata orang Arab ni sikap dia kasar, adapun Nabi ni sikap dia lembut, dan sikap lembut ni banyak ada pada bangsa Melayu. Jadi dia cuba nak kaitkan Nabi dengan bangsa Melayu, dan dia kata macam-macam lah dia sebut dalam video dia tu. Dia kata orang Melayu ni pun datang daripada silsilah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ni ada 3 orang isteri. Dia kata yang kita biasa dengar 2 orang je, Sarah dengan Hajar. Lepas tu dia kata ada 1 orang lagi nama Qanturah. Qanturah ni dia ditinggalkan ataupun dihantar oleh Nabi Ibrahim ke kawasan kita ni lah, kawasan Asia Tenggara. Sebab tu ada orang dia percaya, dia buat kenyataan, dia kata keris yang orang Melayu duk pakai tu ialah senjata Nabi Ibrahim. Ini benda yang kita kira tak tahulah nak kata apa, tapi ada orang dia cuba cari, dia nak bercakap satu benda yang orang tak pernah bercakap. Tujuan dia lah untuk tarik viewer ramai tengok. Walaupun benda tu orang nampak tak cerdik, tapi orang yang tahu benda tu tak cerdik pun akan tengok. Okay. Bila mana tengok, dia akan menambahkan viewer tu. Macam kita tak setuju, tapi kita tengok juga. Okay. Secara tak langsung bilangan yang menonton tu akan meningkat. Okay. Dia nak yang tu. Dia bukan nak suruh orang terima apa yang dia sebut. Walaupun benda ni dia sebut, mungkin dia sendiri pun tahu benda yang dia sebut tu tak betul. Okay. Tapi dia nakkan sesuatu sebab apa? Imbalan. Nak kepada bayaran. Jadi ini benda yang kita kena tahu. Zaman sekarang ni orang boleh bercakap dengan apa yang dia nak bercakap. Okay. Tapi video 13 minit tu banyaklah benda-benda yang dia buat, hakikatnya lebih kepada apa yang dia sebut tu hanya sangkaan-sangkaan. Dan dia kata bangsa Melayu sekian. Pertama kita dah sebutlah, Quran sebut bangsa Nabi Muhammad ni lah bangsa Arab. Okay. Yang kedua, baik dan buruk satu bangsa kita tak boleh kelaskan ikut bangsa, baik dan buruk manusia ni. Manusia ni kita nak kata dia baik, dia mesti bangsa Melayu, tak boleh. Manusia ni kita nak kata dia jahat, dia mesti bangsa Arab, tak boleh juga. Okay. Sebab setiap bangsa ada baik dan buruk setiap bangsa tu. Mungkin dia hanya kenal orang Arab dengan buruk, dia tak kenal orang Arab dengan kebaikan. Bahkan Nabi, bila mana Nabi cerita tentang Ansar, kaum Ansar yang duduk di Yathrib, Nabi cerita tentang kebaikan kaum Ansar. Macam mana baiknya kaum Ansar ni bila mana mereka berinteraksi ataupun dalam hal rumah tangga. Kaum Ansar ialah kaum yang lembut dan baik. Okay. Dan itu kita boleh tengok. Yang pertama mungkin saya kata yang buat video tu dia kurang bergaul dengan bangsa Arab sehingga dia nampak Arab ni kasar. Mungkin sekadar pengalaman pergi umrah sekali 2 kali, nampak Arab tu layan dia lebih kurang, maka dia buat kesimpulan kata Arab ni kasar. Okay. Dan mungkin dia pun tak jumpa Melayu yang jahat, dia duduk dengan Melayu yang baik je. Dia tak tahu Melayu kalau kena jahat dahsyat pada Arab lagi. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, nak kata satu bangsa baik, satu orang tu baik kerana bangsa, jahat kerana bangsa, ini tak betul lah. Kemudian dia buat dakwaan yang kata keturunan Melayu datang pada Qanturah. Setakat yang saya carilah, isteri Nabi Ibrahim yang nama Qanturah ni tidak disebut melainkan dalam riwayat Israiliyat saja. Tu pun riwayat Israiliyat tak kata dia dihantar sampai ke tanah Melayu ni. Apatah lagi nak kata Nabi Ibrahim guna senjata keris, tak jumpa dalam Israiliyat. Ini benda yang kalau kita tengok, kita boleh kata mengarut dan buang masa lah. Hakikatnya buang masa. Sebab pengkajian terhadap Quran dan hadis ni banyak lagi yang kita tak korek, tiba-tiba kita korek benda ni. Okay. Kemudian dia ceritalah bangsa Melayu ni hebat, antara idaman musuh Islam, antara tempat yang musuh Islam ni berkenan nak jatuhkan, dan tempat yang musuh Islam nampak sebagai kekuatan Islam. Selain pada tanah Arab, mereka juga melihat tanah Melayu sebagai tempat orang Islam kuat. Sebab tu
adalah catatan tu ada, saya pernah jumpa catatan kata apa, penjajah barat ni, antara kota yang mereka idamkan untuk jatuhnya 3 kota ni, maka jatuhlah secara umumnya kekuatan intelektual orang Islam. Yang pertama, jatuhnya kota Mekah, ini kekuatan rohani orang Islam, sebab situ pusat ibadat. Yang kedua, jatuhnya Qahirah ni ialah pusat kekuatan orang Islam, perlambangan kepada kuasa ketenteraan. Yang ketiga, dia kata kota Melaka, sebab Melaka ni pusat kepada intelektual. Ada, memang kenyataan tu ada, memang orang kata apa, barat pernah sebut benda tu. Dan 2 kota dah jatuh, Qahirah dan juga Melaka dah jatuh. Yang tak jatuh ialah kota Mekah sebagai pusat ibadat. Okay. Tapi kita tak boleh guna kenyataan tu untuk mengatakan orang Melayu ni ada kelebihan yang kita nak nasabkan dekat dengan Nabi. Okay. Yang pastinya ialah Nabi Muhammad, kata apa, kita Melayu ni ada nasab dengan Nabi Adam, itu pasti. Itu memang pasti lah. Lepas tu dia cerita, dia kata orang Melayu zaman Kesultanan Melayu Melaka ni hebat. Orang Melayu dulu kaya-kaya. Tidak ada rumah di Melaka melainkan satu rumah ada 7 kilo emas. Tu yang disebut dalam video. 7 kilo emas ni kaya. Dia kata anak-anak dalam rumah tu pun kalau main guli-guli pada emas, pakai pinggan dengan gelas daripada emas. Pertama dia kata negara orang Melayu tu ataupun kerajaan orang Melayu tu ialah kerajaan Islam. Tiba-tiba dia kata orang-orang di Melaka ni gelas dan pinggan ni daripada emas. Pertama, kalau dia orang yang ada agama, dia tahu hukum pakai pinggan dan gelas pada emas ni. Jadi kadang-kadang dia nak cerita, dia tersasar juga dalam cerita dia. Jadi benda tu kurang tepat lah. Dan saya rasa dakwaan tu agak besar kesannya. Walaupun orang kata macam benda boleh kaji, tapi hakikatnya Quran dah letak stand pendirian terhadap nasab. Dan seakan-akan sia-sialah ulama' yang duk kaji nasab keturunan Nabi ni. Sebab ulama' pun buat kerja nak tengok Nabi ni dekat mana dengan Quraisy, sampai dengan Ibrahim apa semua. Okay. Dan kalau Nabi tu kalau betul daripada nasab orang Melayu pun, dia tidak akan menjadikan orang Melayu tu ada liability, orang kata apa, ada bahagian yang tinggi untuk masuk syurga. Tak ada pun. Hakikatnya Nabi ni ramai daripada kalangan Bani Israel. Tapi apa yang Bani Israel dapat? Laknat Tuhan. Bani Israel ni, Nabi ni majoriti Bani Israel. Tapi apa yang Bani Israel dapat daripada ramainya Nabi yang keluar daripada bangsa mereka? Tidak ada yang mereka dapat melainkan Quran sumpah mereka. Okay. Kalau Melayu ni dikatakan Nabi ramai bangsa Melayu, apa yang akan orang Melayu dapat? Tak ada apa-apa. Melayu akan dapat mulia dengan ikut Nabi tu. Kalau setakat bangga nasab, Abu Lahab lebih dekat nasab dengan Nabi. Tapi di mana Abu Lahab hari ni? Abu Lahab kekal sebagai ahli neraka juga. Okay. Jadi benda-benda seperti ni kadang-kadang dia divert kita ke arah yang lain, sehingga dia jauhkan kita sangat, sehingga kita terlupa nak cari benda yang utama. Dan ada orang sanggup habis masa untuk kaji benda ni. Okay. Jadi itu nak sebut pada kita bahawasanya manusia dia nakkan sesuatu pada dunia, dia buat macam-macam. Adapun Nabi, dia tak akan buat benda tu. Apa lagi yang dia sebut sini? Fa idza wajadna man yad'i ad-da'wata wal irsyad. Apabila kami mendapati orang yang menyeru ataupun orang yang menyampaikan ad-da'wah wal irsyad ni, maksudnya orang yang berkecimpung dalam dakwah, mengislahkan akhlak, memerangi kemungkaran. Wa huwa yastakthiru min amwalin nas bi syatta anwa'il hil, yang mana dia ni orang yang berdakwah tapi dia telah menjadikan dakwahnya itu dia dapat mengumpul, yastakthir, mengumpul, memperbanyakkan, min amwalin nas, daripada harta-harta manusia, bi syatta anwa'il hil, dengan bermacam-macam cara yang digunakan. Hil tu maksudnya helah untuk dapat harta. Okey. Fa innana najzimu bi mahanati nafsihi fi nafsihi, maka kami mengatakan orang ini telah berada dalam kehinaan dalam dirinya dan ditambah-tambah kehinaan tu. Sebab tu kalau kita baca satu hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, hadis ni riwayat Imam Ahmad, hadis cerita pada kita macam mana Nabi diceritakan, macam mana Salman ni cerita pada Nabi perjalanan dia masuk Islam. Kan kalau kita tengok Salman Al-Farisi, dia berasal daripada Parsi. Nama pun Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi ni dia asal daripada satu kawasan nama dia Tirmiz, Imam Tirmizi, kawasan tu. Daripada satu daerah nama dia Jai, di kawasan tu lah. Okay. Dan dia ni anak kepada seorang dehqan. Dehqan ni maksud dia apa?
orang yang alim dalam agama Majusi dan juga pembesar, orang yang pegang jawatan, menguruskan masyarakat di situ. Maknanya orang-orang yang ada kedudukan dalam pemerintahan. Dia ni orang yang kuat beragama dengan agama Majusi. Ayah dia orang yang kuat beragama dengan agama Majusi. Sehinggalah Allah Ta'ala takdirkan ada perasaan galak dalam hati Salman. Bila mana sembah api ni ada something tak kena. Walaupun waktu tu Salman ni ditugaskan untuk jaga api sembahan kaum Majusi supaya tak padam. Itu kerja Salman. Sehinggalah Salman satu hari ni dia diperintahkan oleh ayah dia untuk pergi buat satu urusan ayah dia. Tiba-tiba dia tertarik dengan sebab dia terlihat sekumpulan orang Kristian duk beribadah di gereja. Dia duk tengok orang Kristian beribadah sehingga dia rasa agama Kristian lebih baik. Ini saya ringkas cerita dia panjang. Dan mudah cerita, bila mana ayah dia tahu dia ni minat dengan agama Kristian, ayah dia pun habasahu, ayah dia pun asingkan dia ataupun kata apa, kurung dia. Bila mana kurung, akhirnya dia dilepaskan. Sebahagian riwayat kata pembantu, sebahagian riwayat kata kakak dia sendiri yang lepaskan. Dia pun pergilah ikut satu kumpulan daripada padri Kristian ni. Pergi ke mana? Daripada Parsi tu dia pergi ke Syam. Sampai di Syam, saya nak cerita hak yang bahagian pendakwah yang kata cerita pada orang kebaikan tapi guna cara tu untuk dapatkan harta. Dia pun tanya pada orang Syam, mana gereja yang paling, maknanya padri yang paling tua dan paling alim di Syam ni. Orang pun tunjuk pada dia ada satu gereja, di situ ada satu orang padri yang alim, ramai orang pergi belajar dengan dia. Maka dia pun pergi jumpa padri itu, tanya padri itu, aku ni baru convert Kristian, aku nak jadi orang yang belajar ilmu padamu. Maka padri itu kata, kamu boleh duduk di gereja aku. Bila mana dia duduk dengan padri itu, dia jadi pembantu kepada padri itu. Dia tengok setiap kali padri itu menyampaikan ceramahnya, ramai orang datang. Orang datang cerita tentang dosanya, mengaku, menangis tentang dosa, dan orang akan beri sumbangan kepada dia. Dan dia ni selalu encourage orang, selalu sarankan orang untuk menyampaikan, untuk orang kata apa, bersedekah ataupun infak. Cuma Salman Al-Farisi perasan setiap duit sedekah yang diberikan kepada padri itu, yang mana orang amanahkan padri ni untuk sampaikan pada orang lain, dia simpan cukup banyak, kata Salman Al-Farisi, hatta yamla'u sab'a qilalin, sehingga memenuhi 7 kolah ataupun 7 tempayan besar daripada emas dan perak yang dia simpan dalam bilik simpanan dia. Itu cerita padri. Sehinggalah padri itu mati. Hari kematian padri itu, orang-orang Syam nak muliakan padri ni sebab dialah orang yang banyak beri ilmu. Salman Al-Farisi kata, nanti dulu aku nak tunjukkan pada kamu hakikat padri ni. Salman Al-Farisi kata, dia ni lah orang yang menyuruh kamu infak harta, tapi harta yang kamu infak tu dia ambil simpan dan dia makan secara haram, secara batil. Maka orang ramai pun tanya Salman, mana bukti kamu? Aku akan tunjukkan kepada kamu bilik yang dia duduk dalam gereja ni. Buka bilik tu, tengok 7 tempayan penuh dengan emas, harta simpanan daripada sedekah. Dia simpan. Maka orang-orang Kristian pada waktu tu pada asal nak muliakan padri ni, akhirnya apa yang dia orang buat? Dia orang salib mayat padri ni dan dia orang bakar di tiang salib. Kehinaan. Satu bentuk kehinaan. Ini cerita tentang orang yang balas duit orang ni daripada dulu Nah, bukan zaman kita lagi. Cuma nak cerita pada kita, tabiat ni akan sentiasa ada. Dan para pendakwah dia kena berhati-hati dalam keadaan ni. Fa kaifa fi nufusi qaumihi wa jiranihi. Maka bagaimana pula jiwa kaumnya dan juga tetangga-tetangganya. Nak sebut pada kita bahawasanya macam mana orang lain yang melihat orang buat benda ni, orang akan rasa pelik. Sebab tu saya selalu sebut, antara sebab keluarnya liberal, keluarnya komunis ni, sebab apa? Sebab adanya sikap orang agama yang ambil untung daripada pandai dia bercakap agama tu untuk dapat harta dunia. Sebab tu di Eropah zaman gelap, dia nak perang golongan padri ni. Sebab apa? Padri telah gunakan kepetahan, kepandaian bahas dalil agama untuk ambil bahagian pada dunia. Jadi rakyat perasan benda tu. Rakyat akan rasa something tak kena. Kita nakkan sesuatu yang melegakan kita, tapi kita diminta untuk bayar, tapi apa yang kita dapat? Tak ada apa. Jadi ini benda yang kita boleh lihat. Sebab tu kita boleh tengok
dia ada satu pendedahan yang dia buat lah. Bukan kata agama Islam, agama mana-mana pun akan ada sikap lagu ni. Saya ada tengok, kita boleh tengok dalam YouTube, ada satu orang pendakwah. Ni pendakwah yang betul lah ni, insya-Allah dia orang yang betul. Nama dia Mashari Al-Kharras. Dia bukan Mashari yang baca Quran tu, dia seorang lagi, Mashari Al-Kharras, orang Kuwait juga. Dia ada buat satu channel YouTube dia. Dia ni imam, kalau saya tak silap imam, dia pun alim jugalah. Bila mana dia bahas something tu nampak ada ilmunya. Okay. Dia pergi ke banyak tempat di Asia Tenggara ni. Dia pergi ke Kemboja, Thailand, Vietnam, banyak tempat. Okay. Dia pergi tempat-tempat Ma'bad Al-Budhi, tempat ibadat orang Buddha. Buddha lah, maknanya Wat Siam semua ni dia pergi. Okay. Dan dia tengok Wat Siam ni semua cantik, tidak ada Wat Siam yang buruk pun semua tak ada. Kita pun boleh tengok, kita kawasan utara ni banyak Wat Siam ni. Wat Siam ni semua warnanya menarik daripada jauh lagi. Okay. Sedangkan orang yang duduk di sekitar Wat tu orang-orang yang rumah pun biasa-biasa. Okay. Jadi dia pun tengok kenapa dia orang sanggup taklif kabir, sanggup keluarkan duit banyak untuk dapatkan satu tempat ibadat yang cantik, yang dihias dengan macam-macam. Sebab mereka telah disetting akal ni, kita infak ni kepada Tuhan. Infak pada Tuhan. Dia ada pergi satu tempat di Vietnam, dia panggil Alihatul Murur, Tuhan-Tuhan ataupun berhala yang perlu dimuliakan bagi orang yang lalu situ. Murur ni maksudnya lalu kena bayar. Okay. Bayaran tu dia letakkan, dan dia cuba nak, orang kata apa, nak kaji duit yang disimpan tu pergi ke mana. Bila mana dia jumpa orang-orang sekian-sekian, duit yang disimpan tu pergi kepada penjaga-penjaga ataupun orang-orang yang ada autoriti dalam agama tu lah. Apa yang dia buat, dia beli makanan yang enak, dia makan ramai-ramai sama-sama dia je. Jadi ini cerita tentang orang yang guna agama ke arah tu. Islam pun, bukan kata agama Islam, semua agama ada keadaan lagu ni. Bila mana manusia dia sanggup beri something. Sebab tu kalau kita tengok kes tipu lambat ibadat dan orang buat lari duit ni ada. Terutama kita ni orang Islam ni, isu umrah. Saya ingat dulu masa saya jadi mutawif umrah, kita pernah pergi satu seminar yang dibuat oleh satu kementerian bahagian pengurusan keuangan. Dia kata antara kes penipuan yang paling tinggi di Malaysia ialah penipuan travel umrah. Paling tinggi, mengalahkan tipu judi pada mana-mana, China pun semua tu kalah. Dan sikap orang Melayu ni, bila mana dia kena tipu umrah, dia tak akan tuntut balik. Sebab dia akan ada satu pemikiran, tak apalah, Tuhan tak rezeki lagi. Jadi kawan yang tipu tu pun dia lemak, boleh tipu ke? Dia macam tak mau ambil tindakan apa-apa kat kita. Okay. Cuma saya pergi tu sebab ada satu kes di Terengganu waktu tu, penipuan yang entah berapa juta dah. Sebab saya pun masuk dalam kumpulan yang dijanjikan untuk pergi tu, kita duk tunggu tarikh. Masa tu penjawat awam yang ramai pergi, terutamanya orang-orang yang cikgu-cikgu yang ramai nak pergi. Ada satu yayasan dia sempat pergi kumpulan pertama dan saya kumpulan kedua, duk tunggu giliran. Okay. Kita ada sebahagian dah sampai KLIA dah pun, tapi tunggu tiket tak ada. Okay. Bila mana cek duit tu dah dilesakkan, tak tahu pergi ke mana. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, sebab apa orang sanggup infak? Sebab orang nampak itu duit untuk ke arah ibadah. Orang tak tuntut. Saya duk tanya banyaklah jemaah yang sepatut pergi dengan saya ni, macam mana cikgu nak tuntut tak? Tak apalah, tak ada rezeki. Hampir 10, saya bawa 40 orang, 25 orang jawab jawapan yang sama. Tak apalah, tak ada rezeki. Mereka ada satu orang, tak ada rezeki, tipu nombor 2. Dia kata, dia macam berani sikit lah nak lawan. Okay. Dia kata saya nak bawa pergi mahkamah. Okay. Tapi saya rasa tak selesai. Okay, tu sampai hari ni pun tak selesai. Cuma nak sebut pada kita menipu di atas agama. Okay. Dan ada juga zaman kita ni, orang yang pandai bercakap, orang guna dia untuk dapat duit. Saya kenal dengan satu orang penceramah yang agak famous juga lah. Okay. Dia datang ke Terengganu. Ada satu orang yang volunteer nak uruskan dia. Okay. Dia pun setuju. Dia kata setiap tempat yang dia kuliah ni total akan dibayar 5,000, 5 tempat lah. Agak tinggi lah sebenarnya. Okay. 5,000. Okay. Bila mana dia dah balik ke KL mana, dia pun dihubungi oleh AJK Masjid. Dia kata ustaz minta jumpa mana-mana di KL untuk sign penerimaan duit tu. Dia pun tengok dalam resit yang diberi tu, 15,000 untuk satu kuliah.
15,000. 5,000 untuk satu kuliah. Okey. 5,000 untuk satu kuliah. Okey. Jadi dia kata yang saya dapat 1,000. 4,000 ni pergi kat mana? 4,000 ni tak tahu masjid telah diberitahu oleh satu orang ni kuliah ustaz ni amount paling rendah 5,000. Ustaz tu dapat 1,000, yang urus dapat 4,000. Yang urus tu tak bercakap pun. Tidur tanya kuliah. 4,000. Sambil tidur je dia kebah. Yang bercakap tu siapa letih kepala otak duk fikir tajuk kan. Dapat 1,000. 1,000 pun banyak kalau kita kira, dah banyak lah pun. Okey. Cuma zaman kita ni dulu zaman orang pandai bercakap dia putar duit tu. Ni ada satu orang dia tak pandai bercakap, dia hanya pandai urus orang yang pandai bercakap saja. Dia urus dia pun putar. Total 5 masjid tu paling kurang dia akan dapat 15 ke 20,000. Okey. Dan orang yang ceramah hanya dapat 5,000 saja. Ini nak beritahu zaman kita ni macam-macam kes yang berlaku. Orang guna. Tapi orang ni perwatakan dia macam ustaz juga. Orang nampak dia macam ustaz lah. Action dia, cara dia bercakap apa semua, dia nak yakinkan orang. Dunia hari ni penuh dengan scammer. Sebab tu tuan-tuan tengok ada satu negeri buat satu pameran scammer kak. Pameran artifak Nabi. Dia kena tipu. Dia pun tak mau mengaku lagi dia kena tipu. Pemalsuan CJ artifak apa semua jelas, video tu dah jelas dah pun, tapi tak mahu juga nak kata, sehingga keluarlah kenyataan yang kadang-kadang nampaklah memangsakan orang awam. Okey. Sebab dia kata tak apalah palsu pun, tapi kita tahu benda ni pernah ada di diri Nabi tu. Palsu pun tak apa, gambaran tengok pun jadi dah. Ini benda-benda yang orang kata apa, divert orang banyak. Wa man irtada li nafsihi al-mahanah fa kaifa yastati'u an yad'u ila makarimil akhlaq. Sesiapa yang redha terhadap dirinya dengan kehinaan, fa kaifa yastati' an yad'u ila makarimil akhlaq. Lalu bagaimana dia mampu untuk menyeru manusia kepada akhlak yang baik? Walaupun luaran nampak baik, tapi dia guna kepetahan, kelembutan tu untuk dapat duit. Wa yaqifu fi wajhi at-tughah wal mufsidin, dan mereka ini berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin yang taghut dan juga pemimpin yang melakukan kerosakan. Maknanya orang-orang yang pandai bercakap ni dia akan digunakan oleh orang-orang yang berani, orang-orang pemimpin yang zalim, sebab dengan kepandaian dia bercakap tu. Dan orang akan bayar kepada dia dengan bayaran tertentu, tujuan untuk mempertahankan. Wa yuharibu syarri wal fasad, dan memerangi keburukan dan juga kerosakan. Okey, nak sebut pada kita, pendakwah bukan benda yang mudah. Sebab tu kalau kita ada anak-anak yang berdakwah, hatta pesanan ni pada diri saya sendiri. Okey. Bila mana kita nak berdakwah, kita kena tahu, kita kena pesan kepada keturunan kita, anak kita, cucu kita yang nak belajar agama ataupun yang bakal belajar agama. Perjalanan untuk duduk atas agama ni bukan setakat habis belajar 4 tahun, lepas tu sambung master, PhD, boleh duduk pada kedudukan sekian, maka kamu pun cakap sikit-sikit habis. Tak. Perjalanan dia ialah nak cerita benda yang benar. Sebab tu benda yang paling berat, yang saya juga banyak kali duduk fikir benda ni, dan saya rasa antara benda ni lah saya fikir sehingga saya tercampak jauh ke negeri ni. Saya duduk fikir macam mana kita nak settle supaya apa yang kita tahu tu benda betul, nak sampai pada orang, suruh orang terima tu benda tu betul. Dan saya ingat saya duduk di negeri lain pun, saya tak pernah paksa orang untuk bersetuju. Tapi ramai jugalah orang yang mula berfikir apa yang kita sebut tu daripada cara beragama yang betul. Tapi ada orang-orang yang ada kepentingan tertentu, dia mulai merasakan apa yang kita sebut tu jadi jarum yang menyakitkan dia, yang selalu cucuk dia. Okay. Dan saya selalu sebut pada mana-mana orang, kalau kita tak mampu duduk di tempat ni, kita jangan ambil tempat ni awal-awal lagi. Sebab dia bakal dipersoalkan. Sebab saya tengok akhir zaman ni nak cerita benda yang benar, payah, cukup payah. Saya kata bukan nak cerita pada orang awam, nak cerita pada keluarga sendiri, dia take time cukup lama. Saya kata saya nak cerita pada family saya tentang benda ni, ambil masa. Walaupun kita guna laras yang paling lembut pun, dia akan ambil masa. Sebab apa? Sebab itulah ujian manusia atas dunia. Okay. Sebab tu poin ni, kalau kita tengok Mustafa As-Sibai, dia cerita pada kita ni, penulis kitab kita ni, dia sendiri pun mengalami laluan-laluan tu.
Sebab dia ni kalau tengok, dia pernah dipenjarakan oleh kerajaan Syria dalam satu tempoh yang agak lama. Sebab keterlibatan dia dalam setengah parti politik yang orang kata apa, yang menjurus ke arah Islam ni lah, nak angkat syariat apa semua. Jadi dia ni ambil fasa yang agak lama. Kalau saya tak silap, dia ni antara pernah jadi mursyid Ikhwan Muslimin dalam beberapa tempoh. Waktu tu dia orang kata apa, digam oleh kerajaan Syria dan pernah dipenjarakan dan tak dibenarkan untuk cakap. Tapi keilmuan dan ketokohan dia Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala berikan pada kita sampai juga risalah dia ni. Walaupun buku ni dia tulis dalam keadaan dia dah sakit dah. Sebab tu buku sirah kita ni paling ringkas, tapi banyak poin yang tak komplit. Kalau kita baca mukadimah, dia berjanji kalau umur dia panjang dia nak review balik, tapi dia tak sempat nak review balik buku ni. Tapi buku ni pernahlah jadi silibus untuk pengajian degree di Universiti Damsyik dulu. Pernah jadi sekejap. Nak sebut pada kita bahawa Mustafa As-Sibai seorang tokoh yang hebat. Dia sekitar tahun 40-an 50-an dulu. Lama lah. Maknanya satu orang tokoh yang dah agak lama. Nak sebut pada kita semua tokoh yang menulis tentang benda ni pasti melalui jalan ni. Mana-mana orang pun. Mana-mana orang pun nak sebut dia. Bila mana dia cerita tentang ni, kita akan tengok bahawasanya ianya satu benda yang sangat-sangat besar yang bakal dia lalui. Sebab tu saya pernah tengok satu video, kita boleh cari video ni dalam YouTube, tangisan Dr. Yusof Al-Qaradawi. Saya bukan nak pro pada dia. Cuma dia cerita pengalaman dia dipenjarakan dengan beberapa orang ulama. Di satu penjara, dia tak sebut penjara mana, cuma ada satu tempoh dia kena penjara. Yang mana pihak penjara ni yang kena tu semua ulama lah, ulama-ulama yang agak berani. Mereka pisahkan sel berasingan. Asalnya nak duduk sel berasingan ni, dia kena ada kes yang brutal baru boleh dia duduk seorang. Contoh dia bunuh orang. Para ulama bukan orang yang bunuh orang. Mereka tidak bahaya, mereka tak reti pun nak guna pisau, mereka tak reti. Tapi kenapa mereka diberikan orang kata apa, sel yang berasingan? Tujuannya nak elak supaya berlaku solat jemaah beramai-ramai. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab pernah berlaku satu keadaan, kita letak geng-geng ulama ni satu sel, semua sekali. Dia orang buat solat jemaah. Dia orang buat solat jemaah. Dia orang baca ayat-ayat yang menaikkan semangat agama. Dia orang buat tazkirah. Benda tu beri kesan bukan hanya pada sel tu, penjenayah sel lain pun ambil manfaat. Jadi pemerintah nak blok. Kata Dr. Yusof Qaradawi, pernah sekali kami salat maghrib, dan yang jadi imam tu saya tak ingat nama siapa. Kalau tak silap dia yang jadi imam salat maghrib tu, dan dia baca ayat terakhir daripada surah Ali Imran, ayat yang cerita tentang dakwah apa-apa semua, tentang doa-doa para nabi dan orang saleh. Dia kata, dan tidak berulang kali yang kedua solat seperti itu selepas pada pemerintah perasan solat tu sumber kekuatan. Melainkan kami dipisahkan dan kami duduk sel yang berbeza, kami baca Quran sendiri. Sebab mereka halang masuk mushaf, mushaf tak masuk, tapi dia orang dah hafal Quran semua dah. Jadi nak beritahu pada kita sampai ke tahap tu. Sebab tu kalau kita tengok Abdul Aziz, apa nama, seorang tokoh daripada Palestin yang ditembak oleh Apache tu, apa nama dia, Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin ni kalau tengok, dia guru bahasa Arab, dia bukan doktor PhD pun, guru bahasa Arab ya. Tapi dia nak sebut bahawasanya batilnya orang yang bersama dengan Yahudi pada waktu tu. Dia bukan suruh angkat senjata, dia nak sedarkan bahawasanya orang Palestin kalau tunduk pada Israel itu tak betul. Agama tak suruh kita buat lagu tu. Agama suruh kita berjuang untuk kemuliaan tanah ni. Dia tak orang kata apa, buat satu gerakan untuk persenjataan. Dia hanya sebut benda tu, dan dia tu guru bahasa Arab. Sehingga dia dipenjarakan dan lumpuh dalam penjara, keluar pada penjara, dikehendaki oleh Yahudi, sehingga Yahudi tangkap dia, dan pihak orang Islam telah colek satu orang general Yahudi ni dan buat tukar ganti. Kalau kamu nak general Yahudi ni, kena bagi Syekh Ahmad Yasin pada kami. Syekh Ahmad Yasin ketika mana akhir usia, dia duduk atas kursi, dia tak boleh bergerak apa dah. Nak ceritanya betapa Allah tak beri kemuliaan pada dia. Dia bukan hidup kerana nakkan bahagian pada dunia, tak. Dia nak keluar salat subuh, dia ditembak dengan helikopter Apache. Saya nak sebut sini, dia yang tak boleh angkat tangan tak boleh angkat dia.
sebelah je saya rasa yang dia boleh angkat. Okey. Mereka ke Yahudi ke tak berani ambil senapang direct atas dahi dia. Mesti cara jauh. Nak beritahu ilmunya, ketakwaannya, keikhlasannya menjadikan dia tu gagah di mata musuh. Walaupun dia tak gagah pada jasadnya. Okay, maknanya kalau mereka panggil satu orang, tentera paling last, prebek je, ambil senapang letak atas dahi dia tak boleh buat apa. Tapi nak tembak dia terpaksa tengok dengan satu sistem yang agak jauh. Tak boleh tembak cara dekat. Nak tunjuk pada kita kemuliaan yang Tuhan beri. Matilah keadaan kemuliaan. Okay. Nak sebut pada kita ini jalan-jalan yang akan dilalui oleh orang yang berdakwah. Dia tidak ada jalan yang senang. Kita bacalah apa pun. Saya tertarik kalau ada masa lah. Saya pun tak cukup masa nak kongsi buku tu. Buku yang agak menarik lah. Saya selalu baca buku ni. Kalau zaman belajar tu saya selalu baca. Buku Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia pun dah meninggal dah. Okay. Dia ada tulis satu buku Safahat min Sabril Ulama, lembaran kesabaran para ulama dalam menyampaikan ilmu. Buku tu tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu lagi sebab buku tu agak tebal dan bahasa yang digunakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni dia agak tinggi. Tapi Indonesia ada buat sedikit ekstrak pada buku tu. Dia tak ambil semua, ambil sikit-sikit. Okay. Dalam tu kita akan tengok kesungguhan para ulama dan tidak ada satu ulama yang saya baca dalam buku tu melainkan dia akan ada waktu gentir. Dia tak ada ulama yang habis belajar, okey, orang boleh terima, tak ada orang nak balah dengan dia. Semua orang terima, kerajaan bagi kedudukan tinggi, bagi gaji besar, lepas tu mati gitu. Tak ada. Dia akan ada satu waktu pertembungan, dia dihina sampai jadi macam orang yang mengemis, tapi dia tak mengemis. Kehidupan dia. Safahat min Sabril Ulama. Ini antara buku yang menarik lah untuk orang-orang muda yang nak belajar baca buku ni. Hatta kita yang dah berumur pun boleh baca. Nak tengok kesungguhan, jerih perih. Nak cerita juga pada kita, orang yang duduk dalam bidang ilmu ni itulah kerja dia. Yang tak akan habis sampai bila-bila. Jadi kalau kita nak duduk dalam bidang ilmu dan tak dikacau, kita hanya belajar ilmu, kita buat diam. Tak kena kacau lah. Itu sifat mudah dia. Diam je. Apa saja orang kata, okey, beres, boleh buat belaka. Tak kena kacau kita. Bila mana kita dah mula start nak sebut, ini tak betul. Ini tak kena. Jadi ini benda-benda yang kita boleh tengok. Bahkan saya ada baca lah di Malaysia kita ni. Satu orang mufti negeri Perak, masih lagi mufti sekarang ni, Dr. Harusani Zakaria. Okay. Doktor ke Datuk? Saya tak pasti dia doktor atau tidak. Datuk Seri Tan Sri okay. Dia nak buang banyak benda-benda yang pelik dalam istiadat Raja Kesultanan Raja Perak ni. Okay. Saya pernah jumpa lah pegawai dia apa semua. Okay. Dia kata bergaduh dengan Sultan tempoh yang agak lama. Okay. Bahkan pernah diharamkan masuk istana dalam tempoh tertentu. Sebab apa? Dia nak buang upacara tabal jin yang ada dalam istiadat kerajaan tu. Sebab Kesultanan Perak ni dia ada satu orang raja dia yang gaib. Dia gaib. Dia pergi salat Jumaat, sedar-sedar gaib, hilang. Dan masjid yang dia gaib tu, saya tak ingat nama apa sultan tu. Okay. Masjid yang gaib tu diletakkan satu batu nisan di saf pertama dia sebagai tanda dia gaib. Okay. Jadi orang percaya dia disembunyikan oleh sekian sehinggalah sampai tempoh yang agak lama dia diisytiharkan mangkat. Cuma syarat mana-mana raja yang ditabalkan di Perak ni mesti kena pergi sentuh batu nisan tu dulu baru boleh tabal jadi raja. Itu salah satu upacara dia. Lepas tu tabal jin tu ada satu sebab mereka percaya kesultanan ataupun kerabat di Raja Perak ni dijaga oleh satu jin. Dia adalah satu kursi di istana dia tu, tapi tak ada dah, Harusani dah buang dah benda tu. Okay. Cuma nak ceritanya dia nak buang benda tu take time yang agak lama. Dan bukan setakat isu tu saja, bahkan isu salah seorang kerabat di Raja Perak ni dia minat dengan satu tarikat ni, dia buat masuk geng-geng tarikat dalam istana. Dan pada waktu tu Harusani anti dengan kumpulan tu. Sebab waktu tu fatwa pun dah keluar. Okay. Cuma saya nak sebut yang ni orang tak cerita dah expose sangat lah. Dia ambil waktu yang agak lama. Dia tempoh dia diharamkan masuk daripada istana tu agak lama. Cuma sehinggalah ada satu orang kerabat di Raja Perak ni, Allah Ta'ala beri dia keterbukaan hati untuk terima rasionalnya apa yang dibuat oleh Harusani tu. Maknanya Harusani sendiri pernah tunjuk
Dia suruh pegawai istana tunjuk dekat mana kursi yang kata jin tu ada tu. Saya nak pergi duduk situ. Pergi duduk tak ada apa pun. Dia pergi duduk tak ada apa pun. Okey. Cuma orang istana jaga kursi tu. Saya nak katanya ambil masa, dan dia ada lagi lah, masih still ada lagi amalan-amalan yang mandi pelik-pelik tu masih still ada. Cuma usaha para ulama' ni adalah usaha yang agak besar, sebab kita dah berhadapan dengan kepimpinan paling tinggi, bukan menteri besar ni, sultan yang memang tak akan habis lagi, tak habis keturunannya, tak akan habis lah. Bakal dihenyak, tapi Allah Ta'ala jadikan dia jadi mufti sampai ke sekarang, walaupun dia buat gaduh juga lah dengan istana. Hakikatnya Allah Ta'ala muliakan dia, sebab orang duk cerita pada dia lawan kerajaan, nanti tak ada jawatan mufti, tapi Allah Ta'ala kekalkan dia dengan mufti, dan dia antara mufti paling lama di Malaysia ni. Okay. Kekal. Yang kita tak setuju 2-3 bab dengan dia tu, kita tak sebut lah sini. Okay. Cuma nak kata, saya nak sebut sini, perjalanan para ulama' ataupun orang alim nak cakap kebenaran ni bukan benda yang mudah. Sebab tu poin ni, poin yang kita kena cerna dulu sebelum kita nak bercakap poin-poin yang panjang pada sirah Nabi. Sebab setiap insiden yang akan berlaku dalam hidup Nabi ni, dia akan balik pada poin ni, iaitu Nabi buat kerja bukan kerana nak bahagian dunia. Nabi bukan nak jadi raja Madinah, Nabi bukan nak jadi raja Mekah. Nabi cuma ditugaskan sebagai mubasyiran wa nadhira, iaitu orang yang beri berita gembira dan orang yang beri amaran. Nak sebut pada kita. Jadi nak sebut pada kita, ia satu benda yang sangat besar. Poin yang keenam, kita tengok sikit lagi. Inna istiqamatad da'iyatu fi syababihi wa husni siratihi idda'a ila najahati fi da'watihi ila Allah. Sesungguhnya konsistennya seorang pendakwah pada waktu mudanya, fi syababihi wa husni siratihi, dan juga elok pekertinya, idda'a ila najahihi, akan menyebabkan ataupun akan menatijahkan kepada kejayaannya dalam dakwah kepada Allah, wa islahil akhlaq, dan juga memperbaiki akhlak, wa muharabatil munkarat, dan memerangi perkara mungkar. Idh la yajid fin nas man yughammizuhu, sekiranya tidak didapati daripada kalangan manusia ni man yughammizuhu fi sulukihi syakhsi qabla qiyamihi bid-da'wah. Man yughammizuhu tu maksud dia apa? Ini kerana dia tidak akan berkehadapan dengan orang yang mencemuh kepribadiannya. Okey. Apa yang disebut situ? Idh la yajid, sekiranya dia ni jaga akhlak dia, dia akan dapati manusia ni tidak akan ada yang yughammizuhu, yang mencemuh dia. Yughammiz ni maksudnya mencemuh dia, fi sulukihi syakhsi, pada perbuatan ataupun pada kepribadian pribadi dia, qabla qiyamihi bid-da'wah, sebelum dia tu mendirikan ataupun menjalankan dakwah. Sebab tu kena jaga akhlak bagi orang yang berdakwah ni. Sebab tu antara benda yang ditekankan oleh para ulama, antara yang tekan benda ni ialah ulama hadis lah, iaitu bab yang disebut ialah apa ni kita sebut sebagai wara', menjaga wara' ataupun menjaga kepribadian dan kehormatan diri. Sebab tu ulama hadis ni dia ada sedikit orang kata apa muru'ah ni maksudnya jaga maruah. Dia kalau orang tengok dalam pegangan ataupun aliran ahli hadis ni, muru'atul rawi, terjaganya maruah seorang perawi itu ialah satu benda yang akan digunakan untuk terima dan tak terima riwayat hadis tu. Al-Imam Abu Daud, dia tak akan terima hadis daripada perawi yang kasratud dhahak, banyak ketawa pada benda yang tak perlu ketawa. Dia ada orang benda tak lawak pun tapi ketawa tu sakan sangat. Kita pun jadi macam nak terima dia bercakap tu mudah-mudah pun problem. Selain pada tu Imam Abu Daud dia tak terima perawi yang menunggang kuda laju ataupun menunggang unta laju. Sebab itu menunjukkan kepribadian yang kurang elok bila mana nak bawa hadis Nabi. Bawa kuda laju, kita fikir macam apa masalah bawa kuda laju? Okey, kita buat perbandingan hari ni. Ustaz bawa kereta drift siap. Drift siap bukan main laju, ataupun bawa motor Vikang apa semua, Willy apa semua, malam jumpa kuliah maghrib. Lepas tu bercakap, jagalah akhlak, janganlah melampau. Macam mana kita nak terima apa yang dia sebut? Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengoklah periwayatan.
dalam bab peribatan. Jadi seorang pendakwah dia kena jaga benda ni. Sebab tu ada orang dia kata kalau setakat tak pakai kepiah pun nak jadi isu, pakai seluar yang tertentu nak jadi pakai baju. Ya, hakikatnya benda tu tidak haram. Tapi dia melambangkan satu benda yang